Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum. Dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apa yang Tuhan kamu turunkan? Qalu khaira. Kata mereka khair, ia turunkan kebaikan. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia ini hasanah, kebaikan. Waladdarul akhirati khair. Dan bagi hari akhirat, dar akhirat, dunia, rumah akhirat, alam akhirat, khair, kebaikan. Wala ni'mad darul muttaqin. Itu benar-benar kurniaan, tempat, benar-benar tempat nikmat bagi orang-orang yang bertakwa. Ini bagi ayat yang 30. Ayat ini sebenarnya membincangkan tentang keadaan orang-orang yang bertakwa apabila ditanya kepada mereka apa yang Quran bagi tahu. Orang-orang Makkah di dalam kempen mereka untuk menentang Nabi SAW, terutama apabila musim haji. Bila musim haji, orang datang menunaikan haji sejak zaman jahiliyah lagi. Dan mereka mula bertanya-tanya tentang Nabi kita Muhammad SAW. Tentang Muhammad bin Abdullah, orang Mekah yang mendakwa dia sebagai Rasul, yang mana diturunkan kepadanya wahyu. Jadi apabila kabilah-kabilah Arab yang datang ke Mekah, mereka mula bertanya, apa cerita lelaki yang mendakwa jadi Rasul tu? Apa khabarnya? Zaman tu tak ada Facebook, tak ada surat khabar, tak ada internet, hanya mulut sampai menyampai, daripada mulut ke mulut, cerita, gosip, dengar, hearsay, orang tu kata, orang ni kata. Jadi bila mereka datang, mereka nak tanya. Orang-orang Mekah, pembesar-pembesar Mekah, risau tentang hal ini. Lalu mereka pasang kabilah-kabilah dan orang-orang yang dianggap sebagai boleh mempengaruhi. Setiap kali orang masuk, bila orang tanya je tentang Nabi Muhammad, mereka akan jawab, ni tak payah duk tanyalah, kami ni adik-beradik dia, kami tahu tentang dia ni, bukan boleh pakai, bohong je yang dia cerita tu. Maka ayat Allah sebelum ayat 30 ini, di dalam ayat yang 24, Allah kata, wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Apabila dikata kepada mereka, apa yang diturunkan oleh Tuhan kamu? Mereka menyatakan asatirul awwalin, cerita-cerita dongeng orang-orang dulu. Muhammad ni dia bawa cerita dongeng, tak payahlah kamu nak pergi dengar dengan dia. Ini kempen mereka untuk agar orang yang datang Mekah jangan pergi dengar Nabi Muhammad. Sehingga kuat kempen mereka. Salah satu contohnya, At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi, salah contoh, satu orang yang antara yang awal yang masuk Islam masa peringkat Mekah. Bila dia datang, dia pun bagi warning kat dia, jaga-jaga jangan sampai hampa pergi dengar Muhammad cakap. Inna Muhammadan lahulul lisan, idza takallama ar-rajul dhahaba bi'aqli. Muhammad ni manis cakap, sweet talker. Kalau kamu pergi cakap dengan dia, siapa cakap dengan dia, habislah akal dia, habis. Jangan cakap. Jadi At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi, contoh, apa dia buat? Dia ambil kapas, kain, dia bubuh dalam telinga dia.
Kuatnya kempen pembesar Mekah ni. Takut nanti terdengar Muhammad bercakap, terpengaruh pula. Bila dia pergi, dia tawaf, dia tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang salat. Orang ni macam tu lah. Bila lagi orang larang, tinggal bubuh kapal, rasa nak pitau. Apa dah lah dia cakap? Apa dia yang hebat sangat ni? Jadi dia pergi, dia dengar Nabi salat. Nampak okey ni. Lama dia kata, aku ni penyair, orang bijak. Pasal apa aku dengar cakap dia orang? Aku boleh nilai sendiri. Dicabut ke pasal. Dia dengar Nabi cakap. Dia pergi ikut Nabi. Dia tanya. Dia kata, orang Muhammad, inilah muta'an fi qawmi. Aku orang yang ditaati dalam kaumku. Dia masuk Islam. Dan dia bawa balik kepada suku Daus. Dia bawa balik. Dia balik, dia beritahu isteri dia, kau jangan cakap dengan aku sehingga aku terima agama yang aku terima. Isteri dia masuk Islam. Mak dia masuk Islam. Kemudian kaum dia tak masuk Islam. Dia mari jumpa balik Nabi. Dia minta supaya Nabi laknat kaum dia. Nabi tak laknat. Nabi doa supaya kaum dia masuk Islam. Saya nak cerita ini adalah kempen supaya jangan dengar Nabi cakap. Dan di kalangan orang-orang Arab, di kalangan tokoh-tokoh Quraisy ni, mereka bukan orang bodoh, orang bijak. Dia orang duk cari nak kata apa kat Nabi Muhammad. Contohnya ialah Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah orang bijak, pemimpin Quraisy yang bijak. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia dengar Nabi cakap. Dia hampir masuk Islam. Dia kata ini satu perkataan yang bukan sihir, bukan syair. Bukan semua ni. Tapi bila dia balik pada kaum dia kata, kau pun boleh terpengaruh Al-Walid. Apa kata kaum kau? Al-Walid bin Mughirah. Sebab tu Allah marah ke Al-Walid ni. Allah kata, "Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida. Dharni wa man khalaqtu wahida." Leave me alone. Biarkan aku bersama dengan orang yang aku ciptakan dia bersendirian. Itu Al-Walid bin Mughirah. Ni manusia yang jahat ialah manusia yang teruk. Apabila hidayah itu telah nampak pada mata dia, tapi dia tolak hanya semata-mata kerana kepentingan diri dia. Ni Al-Walid bin Mughirah. Dia tahu hidayah, dia tolak pasal kedudukan dia. Allah kata, "Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda." Aku jadikan dia harta banyak, wa banina syuhuda, anak-anak yang ramai yang sentiasa bersama dengannya, wa mahattu lahu tamhida, dan aku mudahkan dia semua urusan. Dia kaya, ada kedudukan, ada nama. Summa yatma'u an azid. Allah kata, kemudian dia nak tambah lagi. Kalla innahu kana li ayatina anida. Tidak, Allah kata, dia ni memang keras kepala dengan ayat kami. Sehingga Allah kata apa? Apabila dia bertanya dia, Muhammad ni kita nak kata apa ni? Orang duk mari ni. Kalau kita kata gila, macam kita kata, orang tengok dia tak gila. Kita kata dia penyair. Ramai di kalangan kita penyair. Dia akan tahu ini bukan syair Quran. Banyak nak tuduh perkataan nampak kat dia ni supaya orang tak boleh terima dia. Tuan tengok jahat manusia. Dia tahu kebenaran, tapi mereka cari satu tuduhan supaya orang lari dari pendakwah.